Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la. Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk bab yang ke-23. Bab ma ja'a fi qillatil kalam. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sedikit bercakap. Ada orang hantar mesej kat saya, kenapa tak mula lagi? Sebab kameraman belum sedia. Ya, harap sabar. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Kameraman dah ni baru saya boleh cakap, ya. Ya Allah, herannya. Cepat benar hantar mesejnya. Kenapa tak mula lagi? Sabar banyak-banyak. Kita bakar je tuan. Baik, hadis yang membicarakan sedikitkan bercakap. An Bilal bin Al-Haris Al-Muzanni sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ma yazunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yulqahu wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ma yazunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Hadis yang hasan lagi sahih daripada Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni, sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa daripada kamu yang bercakap dengan suatu percakapan yang Allah suka, barang yang ia menyangka ia bawa sampai ia di mana-mana ia sampai, maka dituliskan Allah baginya pahalanya, kesukaannya sampai pada hari kiamat. Dan bahawasanya sesiapa di kalangan manusia yang bercakap
dengan satu percakapan yang Allah murka. Di mana-mana sampai benda tu, apa yang dia cakap sampai, maka dituliskan Allah kepadanya kemurkaan sampailah hari kiamat. Hadis yang kita baca ni ialah hadis sahih. Nabi sebut dua golongan. Golongan pertama, golongan yang bercakap benda yang Allah suka. Selagi mana percakapan itu didengari sampai ke mana-mana pun, apa yang dia cakap itu dapat pahala. Masya Allah. Ni hak ceramah saya malam ni. Bukan setakat Masjid Ar-Ridwan je dengar. Besok masuk YouTube. Tah malam ni masuk lah. Lusa Tulak Tunggin masuk Facebook pula. Facebook ni pula sampai ke mana? Sampai ke Amerika, Israel pun sampai, tuan-tuan. Masya Allah. Sampai ada Facebook buat anti Ustaz Kazim. Oh, hebat gila. Udah dipangkahnya muka saya macam 40 penyamun dah. Dipangkah-pangkahnya, disuruh berakhir pendek pangkah. Oi, marah betul dia orang pada saya. Masya Allah. Sabar je lah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bersama dengan saya. Boleh buka laman web anti Ustaz Kazim, bukan setakat Facebook, website pun. Dia tak tahulah tuan-tuan, ini cabaran. Alhamdulillah, itu tanda-tandanya Allah sayang. Tanda-tandanya perjuangan dakwah saya, ceramah saya ni benar. Nabi Muhammad kan dakwahnya orang tak suka, orangnya benci. Jadi saya pun kalau orang tak suka tu maknanya benarlah tu hak saya cakap tu. Kalau saya cakap ni betul di belakang orang suka semua, maknanya adalah ilmu yang saya sorok. Ilmu yang tak sorok ni yang orang tak suka tu. Tok imam salah tegur, pemimpin salah tegur, belah kiri salah tegur, belah kanan salah tegur. Itulah nama dia betul. Setengah kita ni duk tegur yang belah kanan ni, hak belah kiri tak berani tegur. Maknanya kita duk sorok lagi. Saya ada hak belah kanan pun saya sapu, hak belah kiri pun saya lap. Itu yang dia pemarah. Padahal saya sapu untuk makin bersih, saya lap untuk makin berkilat. Kalau saya tak lap, dia berdebu. Kalau saya tak sapu, dia kotor. Itulah kena faham. Bukan saya benci, bukan saya kutu. Saya nak membersihkan. Saya nak cerita yang betul. Yang betul itu bukan daripada saya. Yang betul ini saya petik daripada kitab. Yang betul ini saya ambil daripada kitab-kitab, daripada Quran dan hadis. Jadi kalau orang benci pada saya, orang tak betul pada saya, terpulanglah. Mereka nak bunuh saya ke, mereka suruh saya ditangkap, charge di bawah ISA. ISA pun ISA lah. Apa salahnya? Ulama-ulama kata kalau kita ditangkap, duduk dalam penjara, kita boleh hafal Quran. Pasal kerja tak buat, tak payah nak fikir tak payah nak fikir bayar lapi, tak payah apa, hafal Quran sajalah. Kalau dibebaskan balik, kita mengajar orang balik. Itulah pendakwah. Pendakwah mana ada cuti, pendakwah mana ada rehat. Dulu mereka suruh mansuhkan ISA. ISA ni zalim. Tapi sekarang mereka gunakan pula suruh saya ditangkap di bawah ISA. Apa ni? Cakap tak semua bikin. Dulu bawa gerakan mansuhkan ISA. Sekarang ISA ke Ustaz Kazim, ISA ke Ustaz Kazim. Apa jenis? Kata kebebasan bersuara. Bila saya dah bercakap, apa marah saya pula? Di mana letak kebebasan bersuara? Bila kena kat kita tak ada bebas, kena kat orang lain bebas belakang. Ini kita tak mau budaya macam ni tuan-tuan. Cuba tengok apa yang saya cakap ni betul ke salah. Kalau salah, nasihat saya bagi betul, saya minta maaf. Kalau hukum yang saya cakap ni tak betul, Ustaz, apa yang Ustaz cakap tu salah, saya boleh perbetul balik, saya minta maaf. Tapi kalau apa yang saya cakap ni betul, apa yang saya cakap ini bersandarkan pada Quran dan hadis. Nabi sebut dalam hadis ni, kalau percakapan saya ni sampai ke luar negara, apa yang CD kita, YouTube kita, Facebook kita sampai ke luar negeri, kata Nabi, selagi mana sampai pada orang ke mana-mana pun, ditulis pahala bagi kamu. Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan. Tetapi kata Nabi, jaga-jaga. Kalau kamu bercakap benda yang jahat, benda yang salah, benda yang fitnah,
dibawalah berita yang kamu sebarkan tadi sampai ke luar negeri sekalipun. Selagi mana berita itu dipercayai, dipakai dan didengari, dituliskan dosa atas kamu sampai hari kiamat. Masya Allah, subhanallah. Sebab tu saya bersyukur saya jadi ustaz. Saya ada CD beribu-ribu tajuk, beratus-ratus tajuk. Saya ada CD yang didengari oleh beribu-ribu orang. Saya ada buku yang dibaca oleh puluhan ribu orang. Saya ada YouTube, banyak ceramah saya dalam YouTube, beratus ribu orang yang dengar. Saya bersyukur. Kalau itulah ilmu yang saya ajar benar daripada hadis Nabi dan Quran, saya mati nanti, walaupun saya mati beratus tahun saya mati, pahala saya masih sampai berdasarkan kepada hadis ini. Sampai Nabi kata pahalanya ditulis sampai hari kiamat. Bayangkan, dah bangun daripada kubur itu pun pahalanya masih ditulis. Masya Allah. Tetapi kalau saya ni jahat, saya fitnah orang, saya ni jahat, keluar dalam Facebook, keluar dalam YouTube, perkataan-perkataan yang jahat, saya dah mati beratus-ratus tahun, perkataan jahat saya masih didengari orang lain, maka ditulis dosa untuk saya sampailah saya dibangkitkan di hari kiamat. Masya Allah. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Apa yang kita nak cakap lepas ni, kita kena cari perkataan ridwanahu, yang Allah redha. Jangan kita cakap perkataan yang sakhatahu, yang Allah benci. Yang kita nak ridwana, yang kita tak mau sakhatah, perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudaraku, membanyakkan cakap dan bual, membanyakkan cakap dan bual pada barang yang tidak maksud bagi agama dan maslahah diri itu selalu menjatuhkan diri di dalam cakapan perkara yang salah. Kerana cakap banyak itu ditariknya kepada yang demikian dengan tiada dia sadar. Mula-mula mukadimah penulis kitab ni kata, membanyakkan cakap, jenis nak hurai semua benda. Ada isu apa pun dia nak hurai. Jumpa isu misbun, dia hurai pasal misbun. Jumpa isu piala FA, dia pun menyembang pasal piala FA. Jumpa isu video, dia pun cakap pasal video. Jumpa isu budak tersedak susu, dia pun cakap tentang budak tersedak susu. Jumpa isu raja mana tu mendakwa Sultan Perak Melaka. Kemarin hang Melaka ni pi Perak Melaka, esok pi Selangor pula dah ni. Kita pun duk hurai pula yang ni. Apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita baca, kita nak hurai. Yang ni dipanggil sebagai banyak cakap. Banyak cakap. Dan yang kedua kata dia, percakapan yang tidak bermaksud pada agama. Itu maksud cakap banyak nombor 2. Kalau cakap banyak tak boleh, malam ni ceramah saya pun tak boleh cakap banyak. Ustaz Kazim cakap 2 jam, salah cakap banyak. Cakap banyak malam ni tak apa, pasal baca kitab 6 jam pun tak apa, 10 jam pun tak apa. Sebab bercakap pada maslahah agama, bercakap pada maslahah kita, masalah yang berkaitan dengan agama. Kerana orang yang bercakap banyak, dia tidak sedar, dia akan terjerumus ke dalam dosa. Dia baca berita, seorang artis perempuan hari ini dikejarkan ke hospital akibat melecur kerana air panas tertumpah di pahanya. Kita pun baca astagfirullahalazim, kesian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Tapi pasal kita nak ulat dah pakai skirt lagi. Sekarang jadi apa? Melecok tu baru rasa di dunia tu, tak akhirat hang tak kenal lagi tu. Agak-agak dia dengar tak? Dia dengar tak? Dia tak dengar. Apa yang kita boleh cakap kat dia? Diam sudah tak? Itulah duk tunjuk paha kau orang tua buat cara tua dia apa, tak ingat-ingat nak mati ni.
Akhirnya kita jadi cakap percakapan yang lara. Kita dah ngumpat dia. Bukannya dia dengar pun. Dia bukannya faham. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari jalan. Macam mana puak-puak ni boleh dengar? Macam mana orang ni boleh dengar? Yang tuan-tuan yang datang malam ni semua baik-baik. Tapi macam mana kita nak cakap pada mereka ni tuan-tuan? Macam mana kita nak buat? Itulah yang dikatakan kebijaksanaan berdakwah. Baru ni saya bercakap di satu tempat. Separuh daripada yang dengar ceramah saya tu tak pakai tudung. Separuh daripada yang datang tu tak pakai tudung. Tuan-tuan bayangkan, laki-laki nak pakai tudung macam mana? Masya Allah. Separuh perempuan yang datang tu tidak bertudung. Masya Allah. Adakah saya boleh sembok mereka? Saya boleh balon mereka? Dah. Saya kena tarik mereka dulu. Saya tengok ramai yang gelisah. Sebab ceramah ni tak disangka-sangka. Pengarah dia buat mengejut. Kunci pintu kiri kanan semua tak boleh keluar. Pengarah tunggu sekali duduk kat belakang. Mereka nak keluar lagu mana? Tiba-tiba aja pengurusi kata dijemput. Dia tak panggil ustaz pun. Dijemput Muhammad Kazim bin Ilyas untuk memberikan ceramah motivasi. Tuan-tuan, nak pergi ke mana? Bos tunggu kat muka pintu. Duk jegir tengok. Sebab tu kita kena buat bagi depa seronok, mula-mula duk tunduk lah, duk tegak sekali. Bila lama-lama depa dengar, bila lama-lama mereka mendengar, lama-lama mereka akan jatuh hati, bukan pada ustaz tu, jatuh hati pada agama ni. Sebab mereka tak dengar. Datang ke pejabat pukul 7 pagi, balik 7 malam, sampai rumah singgah nasi kandar dulu. Pukul 11 malam baru balik rumah. Bila masa nak tengok forum perdana? Bila masa nak tengok Al-Kuliah? Bila masa nak tengok bicara mufti? Bila masa nak beli CD Ustaz Kazim? Tak ada masa. Sebab tu tuan-tuan di sini yang jadi pengarah satu jabatan, satu syarikat dan sebagainya, cari jalan. Sebab besok di hari kiamat Allah akan soal tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat dengan anak buah tuan-tuan? Kita kena cari jalan. Macam mana nak bagi mereka ni berubah? Subalah kita, kalau kita bukan pengarah jabatan, tetapi kita ketua dalam keluarga, kita bapa, kita tengok menantu-menantu kita balik kampung pakai skirt, menantu kita tak semayang, nak cakap sekali lagi payah. Tuan-tuan kena panggil orang luar untuk bercakap. Bagaimana? Malam ni bapak cadang, bapak nak sambut hari jadi bapak. Hari jadi bapak bukan bulan puasa ke bapak? Pak saya bulan puasa lah bapak sambut awal. Bulan puasa bukan boleh betul ke darah. Kamu ni tak faham. Puak-puak ni pula bila sebut hari jadi ke, kelang kabut pergi tempah kek, tempah lilin, tempah belon, kun atas kepala. Bila semua dah balik, masa itu kita panggil ustaz. Jadi bapak minta pada Ustaz Zuhair, tolonglah bagi sedikit peringatan pada kami sekeluarga. Anak-anak tunggu sekejap lah, Ustaz Zuhair nak baca doa lepas ni. Nak pergi ke mana tuan-tuan? Ustaz Zuhair cerita pasal anak, pasal tak semayang, pasal tak tutup aurat, pasal lawan mak bapak. Itulah cara dia. Kita kena banyak berlakon. Bukan setakat dengan jin kita kena berlakon, dengan anak pun. Sebab anak tak semayang dia pun ada beradik jin. Ya ke ustaz? Dengan jin pun kena berlakon. Ya. Sebab jin pandai berlakon. Saya kadang-kadang saya tengok orang berubat. Bila orang berubat, saya duduk tengok dia cekak di sini, dia cekak tahu ubun-ubun. Kadang-kadang dia ambil paku, dia bubuh di jari kaki, dia picit. Kadang-kadang dia ambil lada hitam, dia bubuh di antara kuku dengan isi. Ni, kuku dengan isi dia cepit. Cakap, hang dari mana? Cakap, aduh. Sakit tu tuan-tuan. Balik rumah saya lagi test dekat isteri tuan-tuan. Apa pula makcik ustaz? Sajalah nak test. Tuan-tuan ambil paku, letak di jari kaki, dua celah-celah ni tuan-tuan cuba cepit. Siapa yang ngantar kamu? Siapa ngantar kamu ni? Aduh, sakit. Saya tengok-tengok.
Jin ni tuan-tuan, dia pandai pembohong. Jangan sekali-kali percaya pada jin, melainkan Jin Samsudin. Jin mana cakap betul, pembohong belaka. Tuan-tuan pergi tanya dia, cakap, siapa yang hantar kamu? Cakap, orang depan rumah. Orang depan rumah. Orang depan rumah tak tahu apa pun. Elok dia nak tengok Upin dan Ipin. Tiba-tiba jin kaburkan, orang depan rumah, orang depan rumah. Akhirnya dah bergaduh dengan orang depan rumah. Itulah cara jin nak mengaduhkan kita. Sebab tu saya nasihatkan kepada pengamal-pengamal perubatan, tak usahlah tanya daripada mana, sebab apa kamu datang. Aku suka dekat dia, aku cinta dekat dia. Siapa yang hantar kamu ni? Tuan aku lah. Siapa? Ustaz Kazim. Tu dia, udah. Oh, Ustaz Kazim ada hati dengan isteri saya, patutlah. Udah. Saya tengah duduk ceramah apa ni? Jangan sekali-kali percaya pada jin. Dia pembohong. Habis tu macam mana Ustaz? Suruh dia keluar je. Dia bukan dunia kamu. Kamu dunia jin. Ni dunia manusia. Aku perintah kamu keluar daripada tubuh badan dia. Tak nak keluar, keluar. Kalau tidak aku bunuh kamu. Bunuhlah. Niat orang takut tu. Jadi pandai tuan-tuan. Jin macam itu. Tuan-tuan jangan duk tanya siapa ngantar, siapa buat, sebab apa buat. Semuanya pembohong belaka tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan nak berubat dengan apabila ada gangguan-gangguan ni, tuan-tuan pun kadang-kadang kena bohong. Bohong pada jin tak berdosa. Aku akan keluar dengan syarat. Syarat apa? Dengan syarat aku nak makan. Boleh, aku sediakan makan. Aku bagi hang jagung dekat hang anak. Nak? Tuan-tuan pergi rebus jagung. Ni jagung dah masak. Jom ikut aku. Dia pun pingsan. Jin pun keluar. Kita tanam belakang rumah. Tanam dalam hutan. Selagi mana jagung ni tak tumbuh, hang jangan balik ke rumah ni. Faham? Faham, kata jin tadi. Maka jin ni bodoh. Dia pun tunggu. Bila lah nak tumbuh pokok jagung ni? Nak tumbuh apa? Dah rebus. Tuan-tuan, inilah yang berlaku kepada saya. Yang saya cakap ni bukan saya cakap saja, pasal berlaku dekat saya. Tu yang saya kata bulan lepas. Saya tuliskan sebuah buku tentang pengalaman saya bila saya sakit. Sakit teruk. Tahun 90-an dulu ni sampai tahun 2001. Pengalaman saya sakit itu, petua-petuanya saya tulis, doa-doanya, buku-buku amalan-amalannya saya tuliskan. Sekarang saya jadikan sebuah buku untuk tuan-tuan berkongsi, ambil amalan. Sebab apa yang saya buat tu saya kutip sikit, kutip sana sikit, jadi amalan. Dan alhamdulillah Allah sembuhkan. Sehinggalah bila saya nak pergi mengajar, saya punya pemandu sampai, PA saya pun sampai, tunggu depan rumah. Bila saya bawa kitab letak serban atas baru nak mengajar, saya pun jatuh. Duduk balik, orang papah balik, duduk atas kusyen balik, menung sampai ke malam. Asal sebut mengajar sakit, asal sakit mengajar. 2 hari sembuh. Jom, mulai malam ni boleh start kuliah. Keluar balik muka pintu, lembek balik, jatuh balik macam kain buruk, tak balik atas kusyen. Saya pun berubat apa semua tuan-tuan. Baru saya dapat ilham buat sembahyang istikharah, minta petunjuk pada Allah. Apa masalah aku ni? Sakit dah okey. Masalah dia tak boleh keluar rumah. Baru saya dapat ilham. Rupa-rupanya jin ini diganggu, ditugaskan pada saya untuk menghalang saya pergi mengajar. Pergi mengajar. Bila niat sebut nak mengajar, sakit. Jadi saya kata dekat pemandu saya dengan PA saya, kamu kalau nak datang sekolah saya, picit loceng rumah. Ustaz, jom main bola.
Jadi saya pun pakai jubah, bawa serban, bawa beg. Okey, Padang mana ni? Terus tuan-tuan, saya mengajak sampai ke Perlis, Kedah, balik rumah tak sakit apa tuan-tuan. Sebab jin kata, oh dia main bola. Aku diarahkan untuk jangan bagi dia mengajar ya, dia main bola tak apa kat dia. Takkan dia tak tahu saya tak pakai jersey bola, saya pakai jubah. Takkan dia tak tahu, dia tak boleh fikir tuan-tuan jin. Itulah makhluk yang bernama jin, dia lurus bendul. Kalau dia mengganggu Ustaz Zuhair saja, isteri Ustaz Zuhair jangan takut, sebab dia dihantar untuk Ustaz Zuhair. Sebab tu tuan-tuan, bila Ustaz Zuhair sakit, jangan takut ziarah dia. Aku tak nak ziarah dia, nanti aku sakit. Tak sakitnya tuan-tuan, sebab dia nama tuan-tuan tak masuk dalam list. Itulah cara nak tipu jin. Kadang-kadang cara menipu jin terpaksa diguna pakai untuk menipu manusia. Malam ni mak nak buat hari jadi untuk ayah hampa, baliklah. Ya ke mak? Ya ke mak? Bukan bulan puasa ke jadi ayah mak? Sajalah, bulan puasa tak boleh makan. Bulan ni kita boleh makan. Datanglah. Kamu boleh tolong-tolong mak, taklah penat. Bulan puasa penat kalau masak sehari. Baliklah budak-budak tu lah, duk bawa tu, hadut tiup main datang balik, tiup datang balik tu apa nama, duk perut main balik, tiup main balik tu. Untuk sambut hari jadi ayah. Tengok-tengok Ustaz Zuhair sampai, tengok duk tiup Ustaz Zuhair sampai. Apa hai pula ni, duk simpan lah pokek. Depa nak lari pergi mana? Masa itulah, inilah dipanggil hikmah, kebijaksanaan. Kita nak dakwah kepada orang kena bijaksana. Bijaksana ni bukan maknanya cakap pelan-pelan. Bukan maknanya bijaksana ni cakap slow-slow. Tuan-tuan, kita hendaklah menggunakan cara yang berkesan. Bagaimana? Kalau itu hikmahnya, Ustaz Zuhair pun tidak. Hikmah ni maknanya kebijaksanaan. Ada masanya kena derah, tak boleh tuan-tuan, haram. Ada masanya kena pelan-pelan, tak boleh makcik oi, haram, dosa. Kadang-kadang kena cakap macam itu. Macam kita lah, macam kita tengok makcik nak lintas jalan. Nak lintas jalan tu, tak tengok kiri kanan. Takkan tuan-tuan nak cakap pelan dekat makcik tu? Makcik, kereta. Elok sebut bam melanggar. Pada masa itu hikmahnya, makcik kereta. Makcik pun gustam belakang balik. Ya Allah, nasib baik kamu sebut makcik, tak nampak langsung anak. Oh, Allah mati terus tuan-tuan. Terkejut pula. Itulah nama dia hikmah. Dia menyuruh kita supaya hikmah. Dalam dakwah pun begitu. Sebab ada orang komplain saya, Ustaz Kazim ni ceramah gelak banyak. Kalaulah saya ceramah tak ada lawak langsung, dah lah kipas angin tak pusing. Nampak? Saya tak apa ni, kipas angin ada, air cooler ada ni, tuan-tuan kipas tak ada ni, trip apa nama tahu ni. Kalaulah saya ceramah straight je, tuan-tuan pun tidak, tuan-tuan hangat, tuan-tuan panas. Nampak? Baru ada balik, nampak? Dia dengar cakap kita tu. Jadi saya kena jaga audien. Saya terpaksa jaga tuan-tuan. Tuan-tuan penat. Saya puji dia diam. Nampak? Bila puji dia tak boleh puji langsung tuan-tuan. Dia berhenti pula. Tuan-tuan letih, penat, jam, tak mandi pun ada ni. Ni hak main masjid belah ni tak mandi ni. Mandi pagi tadi 6:30. Tu pun pasal mandi terpaksa mandi tu. Masya Allah, subhanallah. Tiba-tiba saya ngajar straight dia. Itu namanya tidak ada hikmah. Dalam nak dakwah kita kena banyak hikmah. Baik, kemudian dia kata bila dah cakap banyak, dah tak sedar, maka jadilah cakap itu jikalau mengeluarkan percakapan yang haram dapat dosa, seperti berbualkan kisah main perempuan, berdosa. Tapi aku tak boleh lupa kupil kat apa nama dekat Belanda itu. Oh, Ustaz, seronok Ustaz. Tengok perempuan duk lari ke rim Ustaz. Ya ke? Dengan Ustaz pun berdosa sekali. Yang ada sebut ya ke tu pasal apa? Saya pergi kat Belanda tu Ustaz, perempuan duk tepi jalan tak pakai apa, duk dalam cermin Ustaz. Aduh. Tapi depa bagus Ustaz, walaupun depa pelacur Ustaz, depa ada klinik lah apa semua untuk pelacur ni Ustaz, sebab depa bayar cukai untuk kerajaan Belanda Ustaz. Oh. Bila abang cadang nak pergi Belanda lagi? Hai.
Jadi tuan-tuan, akak-akak ni kalau suami sebut nak pergi Belanda, akak-akak kena ikutlah kak oi. Duk cerita pasal pelacak di Belanda pasal apa? Tak ada faedah pun kita bercakap benda itu, maka hukumnya adalah dosa. Ataupun berbualkan kisah kesedapan dan kesukaan minum arak. Tapi dalam banyak-banyak arak tak boleh lawan dengan yang tu cukup sedap lah ustaz. Saya pengalaman minum 10 tahun. Jadi yang tu paling sedap lah. Bila kita minum tu rasa berdosa kita dengar cakap dia. Boleh duk puji arak pula. Yang ketiganya, berbualkan kisah, sukakan taik judi, suka makan candu, makan dadah, dan suka busuk mulut, pelucah, pencarut, pengutuk, dan berbualkan kesedapan orang berharta. Dia kata perbuatan yang berdosa lagi ialah suka makan candu, bercakap sukanya sedapnya makan dadah, sukanya makan ekstasi, ataupun suka busuk mulut. Busuk mulut ni maknanya mulut jahat, mulut tong sampah, semua cakap benda yang kotor saja, seperti bercakap pelucah, pencarut, pengutuk, ataupun berbual kesedapan orang berharta, ataupun kebesaran raja-raja dan kemegahan orang besar-besar, dan berbualkan tentang kehebatan orang-orang kaya, dan berbualkan apa yang ditegah oleh syarak, maka perbuatan macam ini adalah lara. Kalau tidak berdosa, dia jatuh lara. Ustaz, takkan pergi cerita tentang keadaan orang kaya pun berdosa ustaz? Dia jadi ujub. Ujub ada 3 bahagian. Ujub ada 3. Pertama, ujub untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Ujub untuk diri sendiri. Ujub ni duduk di bawah riak. Riak nombor 1, ujub nombor 2. Apa makna ujub? Ujub ni makna perasan, bangga. Ujub ni duk rasa diri hebat. Ujub ni duk suka dengan apa yang dia ada. Nama dia ujub. Ujub pertama untuk diri dia dulu. Dia duduk seorang-seorang, dia tengok dalam masjid ni rasa-rasa yang paling lawa aku. Itu nama dia ujub. Riak, dia tunjuk ke orang. Tuan-tuan, lawa tak jubah saya? Lawa tak? Itu riak. Riak lain. Dia pakai gelang mat, dia angkat tangan, hangat masjid ni kan, duk tunjuk gelang ni. Tu nama dia riak. Ujub lain. Ujub dia tak tunjuk gelang dia. Dia tengok gelang dia. Dia tengok gelang dia. Dia tengok gelang orang sebelah. Besar aku lagi, mahal aku lagi. Tu rasa gelang dia tu kosong dalam. Dia boleh tahu kosong di dalam, tak kosong di dalam. Itu nama dia ujub. Dia parking kereta di tengah padang. Lepas-lepas dia parking, dia tengok semua kereta orang. Lawa aku punya ni. Itu nama dia ujub. Ujub dengan diri sendiri. Orang lain balik dah sembahyang, seorang lah sekali. Ni, kalau tak ada aku ni, tak tutup masjid ni. Ujub nama dia. Tu. Yang kedua, ujub pada makhluk. Ujub pada makhluk tu apa? Ni yang kita duk baca tadi ni. Duk cerita kebesaran orang. Aku pergi rumah dia, tu dia 6 harakat ya saja. Rumah dia tu dia. Hang kira tengok tiang depan tu besar, pemeluk ni tak boleh lepas ni. Duk saja. Aku masuk-masuk rumah dia tu sebiji macam cerita Hindustan. Tangga ada 2. Besar. Lara. Sebut tentang Hindustan tu, Rajinikanth. Tuan-tuan kenal? Superstar Rajinikanth. Yang isap okok. Pom. Bila tumbuk je, dush. Dia kibah kain dia pun, dush. Lah tak sedap tuan-tuan. Oksigen tak cukup, masuk hospital. Rajini nama dia. Umur 61 tahun, hero tua. Tapi kalau berlakon masih hero. Nama dia Rajinikanth. Dia isap okok tu pun boleh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, kalau dia mati, akan ada orang sanggup bunuh diri untuk dia. Inilah dia tuan-tuan, taksub, takjub. Nama dia ujub. Ujub dengan makhluk. Tuan-tuan kenal dengan Murugulu Gopalan Ramachandran? MGR nama dia. MGR ni misai dia macam misai saya. Nampak ni nipis. Ni misai Siwaji Ganesan dengan Murugulu Gopalan Ramachandran.
MGR bila dia mati 56 orang bunuh diri. Ini taksubnya mereka kepada ikon artis. Serupa di Jepun, bila penyanyi dia mati bunuh diri, pengikut dia pun bunuh diri juga. Ini dipanggil ujub kepada sesama makhluk. Jangan begitu. Manusia dilarang ujub sesama makhluk. Termasuklah menceritakan rumah hebat, kereta dia hebat, lah kupi rumah dia kereta, garaj dia ada aircon, apa tahu? Garaj pun ada aircon. Ada aircon. Kereta ni hidup ke? Tak tahulah. Pinggan dia pakai tu, Masya Allah. Yang ini Tuhan tak bagi cakap. Kerana bila manusia ujub kepada orang, kata Imam Ghazali, dia tidak lagi ada qanaah pada diri dia sendiri. Orang yang ujub kepada orang lain, dia tidak ada syukur pada diri dia sendiri. Dia duk ujub pada isteri orang. Bini dia lawa sungguh, mata hijau. Loh, adik-beradik hak ke? Dia duk puja, dia lupa pada isteri dia yang mata hitam. Jangan duk puja orang. Loh, laki dia baik lah, baik loh, baik sungguh laki dia. Cek pi rumah dia loh, dia goreng. Bini dia duduk jembangan cek dia lah goreng pisang, buat ayak lah, apa baik lah, baik. Ni aku ni tak baik. Ni aku ni tak baik. Yang aku belah hang 40 tahun. Bagi makan nasi tiap-tiap hari, tak baik ke aku? Dulu pinggang hang 24 je. Lah 44 tahu tak? Buat apa kita duk puji, duk cerita pasal orang tu, dia punya pasal ni, puji abang kita ni. Yang ketiga, ujub dengan harta ataupun dengan benda. Tuan-tuan ujub dengan kereta, tuan ujub dengan rumah, tuan-tuan ujub dengan benda, tuan-tuan ujub dengan handphone, tuan-tuan ujub dengan jam, tuan-tuan ujub dengan pen. Dengan pen pun dia ujub. Pen ni tak ada Ustaz, di Malaysia satu ni saja pen Ustaz. Ini saya duk bangga sangat ni, duk cium pen dia. Itu ujub. Nabi tak bagi, agama kita tak bagi, jatuh kepada takjub. Termasuklah takjub tadi ialah berbualkan tentang kehebatan orang lain. Baik, adapun jikalau berbualkan perkara yang baik dan berkebajikan, seperti berbualkan kisah orang-orang soleh. Kita duk cerita tentang para wali. Kita kisahkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu misalnya. Ceritakan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu misalnya. Silakan, disuruh. Saya ada sebut dalam CD saya yang bertajuk Ketua Wanita dalam Syurga. Saya ada sebut tentang iman. Iman yang paling tinggi ialah iman kedudukan Nabi SAW mengatasi segala malaikat. Tak boleh lawan, malaikat pun tak boleh lawan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diikuti oleh nabi-nabi ulul azmi, kemudian diikuti oleh para malaikat yang 10 yang utama, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang pergi berperang pada perang Uhud, perang Badar, kemudian diikuti sampailah itu. Saya sebut dalam ceramah saya tu, saya kata kita ni tak boleh berdoa, ya Allah kurniakanlah kepada aku iman mengatasi iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak boleh minta mengatasi iman Abu Bakar, mustahil. Ada orang tak faham apa dalil. Apa dalil Ustaz cakap macam tu? Nak dalil apa lagi? Tuan-tuan boleh ke minta, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku iman mengatasi iman Nabi Muhammad SAW? Boleh ke? Tak boleh lah. Kita cuma boleh minta, ya Allah berilah hidayah pada aku ya Allah, seperti mana jalan yang telah dilalui oleh para nabimu, yang telah dilalui oleh orang-orang yang benar, siddiqin, syuhada wassalihin. Tapi doa minta sesuatu yang mustahil dilarang. Mana boleh minta sesuatu yang mustahil? Haram. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku perempuan balik ya Allah. Aku tak mau jadi laki-laki, aku nak perempuan. Mana maunya? Dah Allah jadikan kita jantan lah. Saya nak mengandung, nak rasa mengandung macam mana? Ya Allah,
Tak boleh. Ya Allah, ya Tuhan ku, lantiklah kau menjadi Nabi. Ya Allah, oh sekarang ni, oh hara Malaysia ni dia perlu Nabi seorang. Apa salahnya lantik aku, ya Allah. Gila ke apa kamu ni? Bukan semua doa kita boleh minta pada Allah. Tak. Doa tu kena minta sesuatu yang harus, yang boleh Allah Ta'ala bagikan. Itu kita kena ingat. Walaupun kita minta, tapi benda tu Allah tak akan bagi. Mustahil Allah bagi. Tuan-tuan minta supaya jadi Nabi, mustahil. Mustahil. Walaupun kita kata tidak ada mustahil dalam dunia, ada. Mustahil manusia lain jadi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil adanya iman manusia sekarang mengatasi iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mustahil. Sebab iman Abu Bakar As-Siddiq lebih berat daripada bumi dan segala isi bumi. Macam mana nak lawan dia? Macam mana nak lawan? Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, tak ada televisyen di rumah. Kita buka-buka lepas main subuh dah tengok TV dah. Senam robik pergi tengok. Ya, hari ni kita belajar senam robik 1, 2, 1. Baru balik sembahyang subuh dah ada senam robik kat TV. Buka kepiah kita pun senam robik sekali. Yang senam robik tu dengan baju ketat, seluar ketat, tiba-tiba kita doa, ya Allah bagilah aku iman lebih tinggi pada iman Abu Bakar. Silap banyak lah. Abu Bakar bagi sedekah seluruh hartanya untuk Islam. Kita separuh daripada RM10 pun susah nak sedekah. Bukan kata separuh harta, separuh daripada RM10 berat. Ketak tuan-tuan. Nasib baik jumpa RM5 yang koyak, cantik dia bubuh tu. Macam tu nak dapat iman. Kita cuma boleh minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang telah dilalui oleh para nabi. Bukan minta iman mengatasi nabi, itu benda mustahil. Baik. Ataupun berbual perkara ibadah. Dan apa amalan yang disuruh oleh Allah dan hukum syarak halal dan haram, hukumnya dipersilakan. Kita bercakap tentang hukum cicak tokek, bincang. Sekarang majlis fatwa nak bincang tentang cicak tokek. Boleh tak boleh jual cicak tokek? Boleh tak boleh makan cicak tokek? Subhanallah. Nah, sekarang ada orang yang pergi cari cicak tokek, berhenti kerja semata-mata nak cari cicak tokek. Nanti ditokeknya cicak kita pula. Betul ke? Saya dah sebut pada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah saya yang lepas. Betul ke cicak tokek ini menjadi penyembuh ubat, penyembuh penyakit? Tidak ada mana-mana kajian daripada mana-mana badan kesihatan di dalam dunia yang mengesahkan cicak tokek adalah ubat untuk AIDS. Tidak ada langsung. Baik, dan membanyakkan cakap yang menjadi pengajaran dan menjadi iktibar kepada diri, maka yang demikian itu tidak mengapa, bahkan menjadi baik pula. Jika tidak demikian, lebih baik kamu diam. Bukankah Nabi dah kata dah, tanda-tanda orang yang baik ialah bercakap yang baik ataupun diam. Dan daripada bercakap sesuatu yang tidak dapat maksud bagi dirimu, daripada maslahah dunia dan agama kamu. Berhati-hatilah daripada membanyak-banyakkan cakap, kerana semuanya disuruh akan dia oleh malaikat mencatat apa yang kita cakap. Apa yang kita cakap sekarang ini malaikat akan catat. Tuan-tuan sebut apa pun malaikat catat. Sekarang tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan duk kata apa? Tuan-tuan turun sekali lagi, tuan-tuan cari kasut. Mana kasut aku? Malaikat tulis tu, mana kasut aku? Mayang kan? Dah lebur. Celaka betul. Dah lebur, celaka betul. Malaikat tulis tu. Ni yang aku malas datang masjid, asal datang hilang, asal hilang datang kasut, macam-macam lah. Malaikat tulis, ni yang aku malas main masjid. Malaikat tulis. Ustaz, malaikat tak ada kerja lain Ustaz? Tak ada, dia memang tugas dia ikut kita je. Malaikat tak penat-penat ke Ustaz? Malaikat tak penat. Dah takkan dia tak rehat langsung? Rehat. Bila kita tidur. Baru malaikat simpan pen dalam poket menung.
Lepas bangun pada tidur kita berbangun, malasnya nak pergi kerja. Malaikat pun tulis malasnya nak pergi kerja. Macam itulah tuan-tuan malaikat. Waktu saya tidur saja ke ustaz, malaikat tak tulis? Ya. Satu lagi malaikat tulis waktu kamu budak kecil dulu, belum cukup umur. Cakap apa pun malaikat tak tulis. Dan satu lagi malaikat tak tulis kalau kamu gila. Kamu cakap apa pun malaikat simpan buat nuhin je malaikat. Jadi kalau kamu nak supaya malaikat tak tulis kamu, minta-mintalah gila. Tak tulis. Sebab tu untung tuan-tuan orang yang kuat tidur. Malaikat tak tulis dia banyak. Tengah kuliah tidur, duduk dalam rumah tidur, mesyuarat tidur. Tuan-tuan jangan marah dia, malaikat tak tulis. Tengah belajar pun dengan panas lik-lik ni boleh tidur. Masya Allah. Bukan tuan-tuan lah, ni di Afrika. Jadi tuan-tuan kena pandang baik pada dia. Pandang baik, malaikat tak tulis pada dia. Itulah istimewanya orang kuat tidur tuan-tuan. Masya Allah. Istimewa no. Sahabat saya dia kuat tidur. Kuat tidur. Saya kata dekat dia, entah ni kuat tidur ni. Tuan-tuan bayangkan dia punya kuat tidur, sambil dia naik motor dia boleh tidur. Masuk longkang tuan-tuan. Saya pergi ziarah dekat hospital, entah ni, entah langgar orang, ke orang langgar entah. Anak tidur, astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, saya nak habaq pada tuan-tuan, di antara orang yang berpenyakit, salah satunya penyakit saka, ialah suka dan selalu tidur pada waktu tak kira waktu. Sebab tu saya kata pada sahabat saya, entah lepas keluar hospital ni kita berubat, entah ni berpenyakit. Orang yang ada tanda-tanda saka, orang yang memelihat, yang dapat saka, ialah selalu tidur. Jadi cuba tengok di sini, siapa yang selalu tidur? Kalau ada, angkat tangan macam saya. Maknanya tuan-tuan kena pergi berubat. Saya dah keluarkan CD yang bertajuk Sasaran Saka. Saya dah jelaskan daripada A sampai Z tentang saka. Ini CD kita yang terbaru untuk bulan ni. Saya minta tuan-tuan lepas ni pergi beli. Kod-kod tuan-tuan ni ada saka. Salah satunya ialah menguap waktu maghrib, asal maghrib menguap, asal menguap maghrib. Tu adik kita tengah menguap tu, jaga-jaga tu. Baru saya sebut je dia buat, dia tertidur tuan-tuan. Jadi tolong berubat bagi orang yang macam itu. Baik, maka hendaklah jaga-jaga sebab malaikat tulis apa yang kita cakap, apa yang kita sebut. An Bilal bin Al-Haris Al-Muzanni sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yazunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwana ila yaumi yalqahu. Diriwayatkan hadis ini daripada Bilal bin Al-Haris Al-Muzanni, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata ia, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di kalangan kamu yang bercakap dengan satu percakapan yang Allah redha dan percakapan itu Allah suka keluar daripada mulutnya sehinggalah berpanjang-panjangan keluarnya, maka dia akan mendapat pahalanya. Nescaya ditulis pahalanya dengan redha Allah dan Allah suka kepadanya sehinggalah hari kiamat ditulis. Habis itu ustaz, saya bukan penceramah. Macam mana ustaz? Kalau tuan-tuan bukan penceramah, tuan-tuan sebar-sebarkan apa-apa benda yang baik. Sebar-sebarkan. Ada seorang driver lori minta saya buat ceramah tentang manisnya Islam, seronoknya Islam. Dia kata dia nak sebarkan pada sahabat-sahabatnya yang bukan Islam, yang kerja sebagai driver lori. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu saya dulu saya sebut pada tuan-tuan, hari ini siapa masuk Islam,
Hari ni siapa masuk Islam? Tuan-tuan tahu tak, salah satunya orang marah saya yang kata anti Ustaz Kazim Facebook ni, salah satu sebabnya ialah sebab ramainya orang masuk Islam bila dengar ceramah saya. Yang tu tuan-tuan. Sebab tu saya berkali-kali cakap pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan berceramah dengan orang bukan Islam, dia pentas, saya tak heran. Sebab dia bukan nak masuk Islam pun. Dia seronok berceramah dengan kita. Sebab kadang-kadang kita duk kutuk bangsa kita sendiri. Sebab tu dia suka. Yang tuan-tuan nak sekarang ialah biar dia dengar ceramah kita sampai dia tertarik pada Islam. Dia tunduk dan patuh pada ajaran Islam. Bukan dia dengar ceramah kita, lepas dia dengar ceramah kita, dia balik pergi minum di restoran dia minum arak balik, dia minum toddy balik. Apa rasa kita? Baru tadi ceramah dengan aku, lah dah pergi sembah Tok Kong pula. Maknanya tak ada kesan apa pada kita. Yang ni yang tuan-tuan kena faham. Yang kita duk bawa sekarang ni, siri kuliah saya ni, tuan-tuan ingat orang kita saja ke yang dengar ni? Orang bukan kita pun dengar. Mereka beli berpuluh, mereka beli, mereka sorok dalam almari, mereka sorok dalam almari. Ambil telefon, Ustaz, saya sangat sayang pada Islam, saya suka Islam. Kalau gitu Islamlah kamu. Bagaimana Ustaz? Pi masjid jumpa Tok Imam, pi Islam malam ni juga. Sebulan, 2 bulan dia rahsia. Satu hari pak dia tengok dia semayang subuh, tak tutup pintu bilik, semayang subuh dalam bilik tidur. Pak dia mengendak panggil mak dia, mai tengok ni anak kita duk buat apa ni. Patutlah selama ni aku ajak pergi semayang, dia tak mau. Aku ajak pergi sembah sana, tak mau. Oh, rupanya bila anak dia pergi kerja, mak dia pun selongkar jumpa CD saya. Oh, ni dia ni. Tu yang saya kena marah. Depa marah saya, yang pok-pok belah sini pun marah saya, hak parti politik pun marah saya. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Ni saya sebutkan pada tuan-tuan, yang terbaru ni ketua satu agama akhirnya masuk Islam. 2 tahun lebih dia duk beli CD kita. Dia beli, dia Islam, dia hantar mesej, saya dah padam mesej dia. Tuan-tuan, ni yang saya kadang-kadang rasa sedih dengan sikap umat Islam yang kadang-kadang ni tak tahu tentang orang-orang kita. Saya kadang-kadang duk fikirkan, saya sampai ada ugutan nak simbah syukur, ada ugutan nak simbah asid, ada ugutan nak bunuh, ditangkap bawah ISA dan sebagainya. Tapi berapa banyak jemaah kita yang tepuk tangan, padan muka. Sampai yang terbaru ni dicadangkan lagi, sekolah saya ditutup. Dan yang mencadangkan ditutup ni ialah orang yang memperjuangkan perjuangan yang dia kata betul. Saya kalau perjuangan tu salah, perjuangan tu turut, suruh tutup sekolah saya tak heran. Ini pergi cakap ni membahaya, tutup lah apalah. Masya ustaz yang cakap ni tuan-tuan, bukan orang biasa, ustaz suruh tutup. Dia tak tahu di sekolah saya ada anak yatim. Tuan-tuan ingat anak yatim biasa? Anak yatim biasa apa ustaz? Ada anak yatim luar biasa ke? Ada. Kalau di Malaysia anak yatimnya bapaknya aksiden mati, bapaknya sakit jantung mati, maka anaknya anak yatim. Tetapi anak yatim yang saya bela, bapaknya mati masa bila? Tengah semayang, Allahu Akbar. Kenapa dia mati? Orang tembak, pam, satu masjid mati, ditembak. Anaknya kita ambil, kita bela. Kalau ditutup sekolah saya, takkan nak hantar balik ke negara mereka. Apa salah budak-budak ni? Saya ambil mereka ni tuan-tuan. InsyaAllah bulan 9 ni lagi 40 orang akan sampai. Saya sekarang sedang membina asrama tahfiz khas untuk mereka. Pi ke Putrajaya minta pi visa pelajar, buat pas pelajar nak belajar hafal Quran. Segala makan minum mereka kita tanggung, pakaian mereka kita tanggung. Mereka susah.
Tuan-tuan takkan tak ingat pak depa pi motong getah kena tembak. Pak depa pi naik motor pi market dengan mak kena tembak. Pak depa semayang kena tembak. Mai semayang Jumaat kena bom. Tinggalkan anak-anak yatim, kita ambil duduk di sekolah saya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang yang benci saya, orang yang tak suka dengan kuliah saya, dia tak pernah tahu apa benda yang saya buat. Dia tak pernah dengar ceramah saya, dia tak pernah main sekolah saya, dia tak pernah kaji sekolah saya, tak pernah tengok apa ada di sekolah saya. Sedangkan dia ada tak benda-benda yang saya sebut tadi. Di sekolah saya ada orang yang cuci buah pinggang, yang kita tanggung buah pinggang dia, pembiayaan dia. Ada orang lumpuh, yang kita bela lumpuh dia. Ada anak yatim, fakir miskin, yang kita tanggung mereka ni. Tapi dia boleh bawa dalam mesyuarat, kami mencadangkan supaya pihak ni tutup sekolah ni. Subhanallah. Kalau tutup, dia tanggunglah ada 700 pelajar ni, pergi tanggung. Mana nak tahu 700 pelajar ni tuan-tuan. Jadi jangan taksub sangat. Jangan kata kita aja betul. Segala orang yang menyokong Islam, segala orang yang memperjuangkan Islam, Islam lah. Walaupun kadang-kadang dia tidak memperjuangkan melalui politik, dia memperjuangkan melalui pendidikan, itu juga Islam. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, janganlah kamu semua pergi berjihad fi sabilillah. Mesti ada orang sebahagiannya duduk di tempat kamu belajar agama, liyatafaqahu fid din, supaya dia boleh memahamkan agama dan dia boleh memahamkan orang yang pergi berjihad tentang agama. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Jadi jangan percakapan kita busuk. Percakapan itu busuk. Tutup sekolah ni, tutup sekolah ni, tutup sekolah ni, sampai kiamat Allah tulis dosa atas percakapan yang kita buat. Jadi saya minta pada tuan-tuan, biar kita jadi orang yang bercakap benar, biar kita menjadi orang yang sayang pada Islam, nak kepada Islam, bukan semata-mata cakap tetapi tidak pernah dia realisasikan dengan perbuatan, dengan apa yang pengorbanan dan sebagainya. Yakni ditulis Allah Ta'ala yang cakapnya lagi disukai Allah itu, ditulis pahalanya daripada masa bercakap sampai kepada matinya dan sampai pada hari kiamat. Subhanallah. Kalau percakapan dia baik, pahalanya sampai pada dia selepas dia mati, pahala dia sampai pada dia sampai hari kiamat. Maka matilah orang itu dalam Islam dan tidak diazab akan dia di dalam kubur dan tidak dihinakan dia di padang mahsyar dan pada waktu berhimpunnya di padang mahsyar. Subhanallah. Orang yang cakap dia baik lepas seksa kubur, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ada penyanyi baru ni mati hari Jumaat lepas seksa kubur, sebab dia mati hari Jumaat. Tiba-tiba ada satu ulama mati hari Sabtu. Ustaz ni kena soal juga dia ni. Macam mana dia tak mati hari Jumaat? Penyanyi mati Jumaat, pelik sungguh aku. Elek bro, apa macam ni bro? Jangan baca satu hadis saja, bacalah hadis lain. Nabi kata, man mata yaumal jum'ah aw lailataha idqum min azabil qabri. Sesiapa yang mati malam Jumaat atau hari Jumaat bebas siksa kubur. Siapa-siapa saja dapat. Mati hari Jumaat insya-Allah lepas siksa kubur. Tetapi bacalah pula hadis lain pula. Nabi kata, sesiapa yang percakapannya baik, ucapannya baik, kata-katanya baik, sentiasa menasihatkan orang, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, sampai mati dia macam itu, dia bebas siksa kubur sampai hari kiamat. Masya-Allah. Walaupun dia mati hari Sabtu. Hadis tu yang tuan-tuan kena lihat pula. Bukan kata sial kat dia mati hari Ahad pula, siang sungguh mengajar siang malam pagi petang. Walaupun dia mati Ahad, tetap lepas siksa kubur sebab dia bercakap yang baik-baik. Yang ni yang kita kena syukur. Habis tu ustaz, semua orang kena jadi ustaz ke? Terpulang pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tak jadi ustaz, tuan-tuan beli CD saya, tuan-tuan hadiah pada orang. Saya kata dah pada tuan-tuan, apa salahnya kenduri kahwin tuan-tuan bagi hadiah CD daripada telur rebus, telur palsu pula tu, telur rebus, daripada bagi pulut kacau, bagi kuih bangkit, kuih bahulu, sapu tangan, apa, bagi CD.
Lagi senang. Berpanjangan pahala. Asal dia masuk kereta, dia pasang. Asal dia masuk pasang, dia masuk kereta. Tiap-tiap kali dia pasang, tuan-tuan dapat pahala. Modalnya cuma RM5 saja. Kalau kita sayang pada diri kita sendiri. Yang terakhir, wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yazunnu an tablugha ma balaghat fayaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Dan bahwasanya seorang laki-laki yang bercakap ia dengan satu percakapan yang Allah benci, yang Allah murka, dan dia bercakap panjang sampai mana-mana pun percakapan dia itu Allah benci, mencaruknya, melucahnya dan sebagainya, maka ditulislah dosa kepadanya, diazab dia di dalam kubur dan diseksanya di hari kiamat di padang mahsyar, sehinggalah dia bertemu Allah di hari kiamat. Jadi orang yang bercakap lucah di dalam kuburnya diseksa. Orang yang mengumpat, memfitnah dan sebagainya, dia akan diseksa di dalam kubur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita perjuangan kita lain, tapi kedudukan pahala kadang-kadang sama. Tuan-tuan, kita tengok orang yang berjihad fi sabilillah, orang Palestin lawan tentera Yahudi fi sabilillah. Takkan tuan-tuan nak tinggal anak, nak tinggal isteri, nak tinggal mak bapak pergi ke Palestin? Tak disuruh. Sebab apa tak disuruh? Sebab benda tu di luar kawasan kita. Tetapi apabila Israel masuk dalam bumi ini, wajib kita lawan Israel. Walaupun ada mak bapak, walaupun ada isteri, pada masa itu wajib lawan. Kes ini berlaku pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi nak pergi perang, dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya nak pergi perang. Nabi tanya, kamu ada mak bapak? Ada. Kalau begitu jaga mak bapak kamu, lagi besar daripada fi sabilillah. Tetapi apabila musuh melanda dalam negeri, mak bapak pun kena tolak ke tepi. Pada masa itu fi sabilillah nombor 1. Kerana bila musuh dah masuk, besok dengan mak bapak pun kena bunuh. Maka pada masa itu mempertahankan wajib pada masa itu. Walaupun tuan-tuan tak dapat pahala fi sabilillah, tuan-tuan boleh dapat pahala. Walaupun tuan-tuan tak pergi lawan di Iraq, tak pergi bertentang di Palestin, tak pergi menentang Amerika di Libya, tuan-tuan boleh dapat pahala fi sabilillah. Ustaz, ya, makcik ni sakit, tak boleh bangun sembahyang malam-malam. Walaupun makcik tak boleh bangun sembahyang malam-malam, makcik dapat pahala bangun sembahyang malam. Ustaz, saya ni sibuk sangat Ustaz, tak boleh puasa Ustaz. Saya cadang nak puasa selalu Ustaz, tapi sibuk Ustaz, kerja saya pun teruk, saya tak boleh puasa sunat Ustaz. Abang, walaupun abang tak boleh puasa sunat, tapi abang boleh dapat pahala puasa sunat setiap hari. Abang boleh dapat pahala qiyamul lail, abang boleh dapat pahala fi sabilillah. Bagaimana? Nabi kata dengan 2 jalan. Pertama, orang yang bela janda-janda, pahala membela ibu tunggal, pahala membela janda-janda, pahalanya macam berjihad, macam berpuasa, dan macam sembahyang malam. Dan yang keduanya, pahala membela anak-anak yatim, pahala bela anak yatim, macam berjihad fi sabilillah, macam sembahyang malam, dan macam kita puasa setiap hari pahalanya. Jadi tuan-tuan, itulah kedudukan Islam. Alangkah adilnya Islam ini. Kamu tak boleh buat cara ni, kamu buat cara ini, tapi pahalanya tetap sama. Makcik-makcik tak boleh dapat pahala sembahyang Jumaat, tak wajib sembahyang Jumaat, penuh sesak, orang lelaki-lelaki ramai. Tak apalah, makcik sembahyang Zuhur di rumah, masak untuk suami dan anak-anak, pahala menjaga keluarga macam pahala suami makcik-makcik datang sembahyang Jumaat, tak kurang walaupun sedikit. Kan cantiknya Islam ni tuan-tuan. Jadi alangkah baiknya kalau kita saling menghormati. Perjuangan kamu dalam bidang politik, perjuangan saya dalam bidang pendidikan, dia akan menjadi sokong menyokong. Bukan semua orang kena berada dalam bidang politik. Ada orang yang kena ada dalam bidang ekonomi, ada orang yang kena ada dalam bidang pendidikan. Tapi dalam bab nak memangkah, dia pangkah, tapi dia tak boleh jadi politician sebab dia orang yang ekonomis.
Dia orang yang menjadi pegawai, yang tak boleh terlibat secara terang-terangan. Tapi bila main kempen, dia bangkah. Maknanya dia tidak menolak politik, dia masih terlibat dengan politik waktu pilihan raya kempen. Dia pangkah. Tapi bila balik pada asal, dia kerja balik. Bukan semua orang kena duduk dalam politik. Tak duduk dalam politik, salah kamu. Ingat, Islam bukan politik semata-mata, tetapi di dalam Islam ada politik. Ni nampak tuan-tuan, kita bercakap yang baik, kita berdakwah, ini adalah satu benda yang baik, pahalanya sampai hari kiamat. Saya nak sebut pada tuan-tuan, ada satu soalan dalam website saya yang bertajuk orang datang minang dia. Orang ni suami orang datang minang dia, mak dia tak terima, dia terima, jadi isteri nombor 2. Mak dia kata jangan ambil, mak tak suka. Dia kata pula saya suka walaupun isteri nombor 2. Dengar cakap mak, ni mak kamu, berdosa lawan mak kamu. Jadi tuan-tuan, saya ni dah berapa lama dah tak jawab soalan dalam internet, letih nak jawab. Yang tanya satu Malaysia, yang jawab satu orang. Macam mana nak jawab? Saya jawab pendek je. Saya kata jodoh adalah hak akak. Akak buat istikharah elok-elok. Dia hantar lagi masalah, ustaz, mak saya tak setuju juga. Saya jawab balik, kalau begitu ikutlah cakap mak, lebih Allah redha. Itu dua jawapan saya. Jodoh adalah hak kamu. Kamu sebagai perempuan, anak dara, kamu ada hak. Mak saya terima. Dia jawab pula, mak dia tak suka. Saya jawab balik, kalau demikian ikutlah cakap mak, lebih Allah redha. Itulah nama dia, taat kepada mak. Mak tak suka, ikut. Arwah mak saya tuan-tuan, saya pun ada makwa biasa bro. Masa bujang-bujang ada makwa dah. Orang sesegak saya takkan tak ada makwa. Mak saya kata, Kazim kamu kahwin. Baik mak. Dengan siapa mak? Ini pilihan mak. Baik mak. Saya telefon makwa saya, minta maaf kita tak jadi kahwin sebab mak saya dah ada pilihan. Saya terpaksa ikut cakap mak saya. Dermaga saksi bisu. Terus salam. Saya cakap, nak macam mana mak? Saya ikut cakap mak. Bila ikut cakap mak, insya-Allah Allah redha. Walaupun saya ada hak, saya anak jantan, saya ada hak menentukan jodoh saya sendiri. Tetapi alangkah baiknya kalau jodoh itu mak saya redha. Mak saya redha, maka bila redha ikutlah cakap mak. Sebab Nabi sabda, redallah fil redal walidain. Redha Allah pada redha kedua mak bapak. Kita menikah bukan sehari, kita kahwin bukan sebulan, kita nak kahwin sampai kita mati. Kalaulah mak tak redha pada kita, perkahwinan kita huru-hara, kena tumbuk, kena pukul, kena seksa, itu bukan perkahwinan. Perkahwinan adalah untuk seronok. Okey ustaz, kalau saya ikut cakap mak saya, suami saya pukul saya, ustaz nak kata apa? Saya tak kata apa, hampir repot je buat agama, minta cerai. Nak kata apa lagi, pi pejabat agama tak cerai. Tadi satu isteri mengadu dekat saya, dia bawa suami, gambar suami dia, ustaz ni suami saya, lo besar tuan-tuan, ragam badan ni. Isteri dia halus ni ustaz, ni suami saya ni, wih besarnya lelaki akak, 2 kali, ni 3 kali saya kata ni. Ustaz tahu anak baru ni dia penyepak saya ustaz, la ilaha illallah. Sampai sekarang mulut sakit lagi ustaz. Masya Allah. Suami akak kerja apa? Ni tarik kereta apa ni, apa nama Allah lah, orang tak bayar kereta, tarik bank punya kereta dia kerja ni. Tu dia garangnya. Dia buat apa kat akak? Dia tak pernah bagi nafkah dekat akak selama akak kahwin. Akak je cari makan ustaz. Jadi apa yang ustaz akak nak buat sekarang ustaz? Pi minta cerai. Tak boleh ustaz jampi-jampi apa? Tak payah jampi. Pi minta cerai, pi cari suami hak kecil sikit pada akak. Insya-Allah. Subhanallah. Ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan isteri untuk kita bukan untuk penampak, bukan untuk jentik, bukan untuk tumbuk.
Allah Ta'ala jadikan isteri untuk kita bimbing dia, sayang dekat dia, jaga dia, kasih dekat dia. Kerana isteri kita lah yang menyelamatkan kita daripada neraka. Saya ulang balik, isteri kita lah yang menyelamatkan kita daripada neraka. Kalaulah kita tak ada isteri, tah perempuan mana yang kita duk cabul sekarang ni, tah perempuan mana yang kita duk ngorak sekarang ni. Tapi dengan kita ada isteri, kita tak tengok hal lain, kita tengok dia saja, dia dah menyelamatkan kita pada neraka. Bersyukurlah. Isteri kita lah yang melahirkan anak-anak kita. Isteri kita lah yang menjaga mengasuh anak-anak kita. Isteri kita lah yang duk basuh pakaian kita. Sabarlah banyak-banyak dengan isteri kita. Saidina Umar kena belete dengan isteri dia. Saidina Umar tidak menjawab, padahal dia adalah laki-laki yang paling garang. Tapi bila isteri dia belete, dia diam, dia tak jawab. Sebab isteri akulah yang menyelamatkan aku daripada neraka. Isteri akulah yang memasak makanan pada aku. Isteri akulah yang melahirkan anak-anak aku. Dan isteri akulah yang membasuh pakaian aku. Apa sebab aku nak marah pada isteri aku? Itulah kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberkati majlis ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pagi besok di Masjid Melawati, Masjid Al-Hidayah, kuliah subuh, dan pagi besok kuliah duha 9.30 pagi, kitab Al-Mu'ainul Mubin dan Hidayatul Mutafakkirin. Ya, dan di sini ya pukul 9.30 pagi di masjid kita ni. Dan pada minggu depan, pada hari Khamis minggu depan ya malam, tuan boleh tengok di TV1. Ya, di TV1 pada 26 hari bulan 5 di TV1 Forum Perdana Ehwal Islam, siaran secara langsung bersama dengan Ustaz Kazim Ilyas. Ya, yang akan disiarkan dari Al-Ustaqdah ya pada 26 hari bulan 5 minggu depan insya-Allah. Dan malam besok saya berada di Surau Mustaqim, Taman Lembah Keramat, Bahrul Mazi jilid 19. Jadi tuan-tuan yang mana belum dapatkan buku ini, tuan-tuan boleh dapatkan buku ini. Dan kalau nak sign saya, besok baru sign. Saya nak balik malam ni juga. Ya, jadi tuan-tuan boleh dapatkan di luar bersama dengan CD-CD yang terbaru yang baru keluar hari ini. Dan buku dan CD ini saya khaskan untuk pembinaan Ma'had Tahfiz Al-Quran khas untuk anak-anak yatim daripada Patani yang akan sampai pada bulan 9 nanti, yang sedang dibina Ma'had Tahfiznya di Al-Barakah Manjui. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terucap kepiluan ini, titik hitam yang menghijab hati. Hitung dosa saat pergi takkan kembali, sisa umur tidak undur lagi.